Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di dalam kelas sejarah tingkatan 3, pentadbiran negeri-negeri Selat. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan lagi dengan subtopik berikutnya, 2.3, pembentukan negeri-negeri Selat. Baik, anak-anak, kita sedia maklum, negeri-negeri Selat terdiri daripada 3 buah negeri, iaitu Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Okey, ataupun mudah untuk kita mengingat, kita ingat SPM. Okey, Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Okey, jadi kita nak lihat seterusnya. Okey, kita tahu negeri-negeri Selat merupakan unit pentadbiran yang dibentuk oleh British untuk mengukuhkan penguasaan mereka terhadap 3 buah negeri tersebutlah. Okey, Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Okey, jadi negeri-negeri tersebut telah dibentuk, okey, telah digabungkan pada 1826. Okey, 1826. Okey, jadi kita nak lihat dulu latar belakang Pulau Pinang, Singapura dan Melaka sebelum pembentukan negeri-negeri Selat. Okey, kita lihat dulu Pulau Pinang. Okey, Pulau Pinang pada peringkat awalnya ditadbir oleh Francis Light sebagai pesuruhjaya yang bertanggungjawab kepada Gubernur Jeneral British yang berpusat di India. Okey, seterusnya, Pulau Pinang menjadi pelabuhan bebas. Okey, pelabuhan bebas maksudnya pelabuhan yang terbuka kepada pedagang asing dan tempatan dengan barangan yang dibawa masuk bebas daripada cukai. Okey, jadi British juga, Pulau Pinang juga menguasai perdagangan dengan negeri-negeri Melayu. Menguasai perdagangan dengan negeri-negeri Melayu. Seterusnya, perdagangan dikuasai oleh pedagang persendirian. Dan Pulau Pinang juga dinaik taraf menjadi presidensi keempat selepas Benggala, Madras dan Bombay di India. Dan Pulau Pinang juga ditadbir oleh seorang gubernur yang dilantik sebagai ketua pentadbir Pulau Pinang. Itu latar belakang Pulau Pinang sebelum dibentuk menjadi negeri-negeri Selat. Kita lihat pula Singapura. Singapura pada peringkat awal ditadbir oleh Residen. Residen yang bertanggungjawab kepada Lieutenant Gubernur British di Bangkahulu, Sumatera. Juga menjadi pelabuhan bebas pada 1823. Seterusnya menjadi pusat pertemuan pedagang persendirian yang mana mengumpulkan hasil-hasil alam Melayu untuk diperdagangkan dengan China. Dan yang ketiga ialah Melaka. Melaka ditadbir oleh Resident Councillor. Dan sistem kapitan diteruskan bagi tujuan keamanan dan dalam komuniti kaum. Itu tujuan dia. Dan seterusnya, suku-suku kaum diletakkan di bawah seorang ketua kaum yang berperanan sebagai penegak undang-undang. Bagi masyarakat yang duduk di luar bandar pula, tanggungjawab tersebut, tanggungjawab untuk mentadbir diserahkan kepada penghulu. Jadi itu latar belakang. Latar belakang Pulau Pinang, Singapura dan Melaka sebelum dibentuk menjadi negeri-negeri Selat. Pada 1826. Seterusnya kita nak lihat apabila negeri-negeri Selat tadi dibentuk
Okey, ketiga-tiga negeri ini digabungkan. Okey, SPM, Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Okey. Okey. Ini adalah bendera, okey, negeri-negeri Selat. Okey, jadi negeri-negeri Selat dibentuk pada 1826 dan dibubarkan pada 1946. Okey. Jadi tujuan, kita tahu dua tujuan pembentukan negeri-negeri Selat. Yang pertama ialah untuk menjimatkan perbelanjaan dan tujuan yang kedua ialah untuk menyeragamkan pentadbiran, okey, di ketiga-tiga buah negeri tadi. Okey, sebab sebelum tu pentadbiran adalah mengikut negeri masing-masing. Jadi bila pembentukan negeri-negeri Selat dibentuk, ketiga-tiga mempunyai pentadbiran yang seragam. Okey, ini adalah kepentingan pembentukan negeri-negeri Selat kepada British. Okey, yang pertama, British dapat menguasai keseluruhan Selat Melaka sebagai laluan utama perdagangan di alam Melayu. Okey, itu kepentingan yang pertama. Yang kedua, taraf pelabuhan bebas di negeri-negeri Selat berjaya menarik kedatangan pedagang tempatan, okey, dan juga kapal-kapal dagang dari alam Melayu dan juga luar alam Melayu, okey, untuk datang berdagang di negeri-negeri Selat. Okey, seperti pedagang daripada Arab, India, China, Eropah dan Amerika Syarikat. Okey, kepentingan yang ketiga, negeri-negeri Selat menjadi pusat pengumpulan hasil dari alam Melayu. Okey, terutamanya biji timah. Okey, biji timah untuk mengimbangi perdagangan British dengan China. Okey, dan menyaingi pelabuhan Belanda, terutamanya di Betawi. Okey, dan yang keempat, negeri-negeri Selat menjadi pintu masuk bagi buruh luar untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi British. Ini telah menyebabkan wujudnya masyarakat berbilang kaum di negeri-negeri Selat. Okey, seterusnya yang terakhir, kepentingan pembentukan yang terakhir, okey, penanaman modal oleh pelabur-pelabur luar, okey, telah menyebabkan perkembangan negeri-negeri Selat berlaku pantas. Okey, berlaku dengan pantas. Okey, jadi kita tahu terdapat 5 kepentingan pembentukan negeri-negeri Selat kepada pihak British. Okey, seterusnya kita lihat hubungan negeri-negeri Selat dengan alam negeri-negeri Melayu. Kita tahu saling memerlukan antara satu sama lain. Okey, kenapa? Okey, negeri-negeri Selat perlu kepada negeri-negeri Melayu. Yang pertama, untuk mendapatkan hasil ekonomi dari negeri-negeri Melayu untuk memajukan perdagangan. Yang kedua, untuk melabur modal, memajukan perlumbungan biji timah di negeri Melayu. Manakala negeri-negeri Melayu memerlukan negeri-negeri Selat bagi memasarkan hasil-hasil ekonomi mereka. Memerlukan pelabuhan lah untuk memperdagangkan hasil ekonomi. Jadi ini adalah kesan kepada pembentukan negeri-negeri Selat. Yang pertama, membolehkan British menguasai laluan perdagangan di antara China dan India. Yang kedua, mengukuhkan ekonomi negeri-negeri Melayu. Dan yang ketiga, British dapat menyaingi penguasaan Belanda
di alam Melayu. Okey, kerana British dapat menguasai 3 pelabuhan strategik, okey, iaitu Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Baik, setakat itu sahaja untuk subtopik 2.3. Okey, pembentukan negeri-negeri Selat. Okey, sekian, terima kasih.